Didik TV KPM. Okey, jadi Cikgu Syam meneruskan lagi untuk pembelajaran kita, iaitu berkaitan dengan satu lagi elemen, berkaitan dengan tema dan juga persoalan, Mira. Okey, tapi sebelum itu, murid-murid perlu juga memahami apakah itu tema dan apakah itu persoalan. Apa beza antara tema dan apa beza antara persoalan. Okey, jadi kita melihat pada petang ini, Cikgu Syam memberikan sedikit perkongsian pada petang ini, untuk kita sama-sama membuka minda kita, untuk kita mencari apakah tema dalam keseluruhan syair yang kita bincang pada petang ini. Tapi sebelum itu, Mira, Cikgu Syam ingin menjelaskan kepada murid-murid yang ada di hadapan Cikgu Syam, Alia, Nik, Batrisha apa semua kan. Okey, apa itu tema? Jadi tema ini merupakan gagasan pemikiran utama. Gagasan pemikiran utama ataupun persoalan utama ataupun isu utama ataupun perkara utama yang hendak disampaikan dalam sesebuah karya. Kalau Cikgu Syam mengajar, Cikgu Syam lebih suka untuk membezakan antara tema dan persoalan. Cikgu Syam lebih suka melukis sepohon pokok. Sepohon pokok yang mana tema ni ianya akan berada di kedudukan bahagian batang. Sebab tema ni hanya ada satu. Sebab dia merupakan persoalan utama, isu utama apa yang ingin diketengahkan dalam sesebuah karya. Manakala persoalan pula kita letakkannya di bahagian ranting-ranting. Sebab persoalan dalam sesebuah karya ini banyak. Tema hanya ada satu. Tetapi persoalan ni biasanya dia banyak. Sebab itulah kalau kita melihat definisi apa itu persoalan, ialah merupakan isu sampingan yang hendak diperkatakan. Yang hendak diperkatakan dalam sesebuah karya yang mana isu sampingan tadi ada kaitan rapat dengan tema. Ibarat kalau Cikgu Syam lukis pokok di sini, tema persoalannya akan berada di bahagian ranting-ranting sebab persoalan ini banyak. Sama juga dalam syair bidasari yang kita dah belajar, yang kita dah kenal pasti, yang kita dah kupas. Apakah temanya? Apakah persoalannya? Jadi kita melihat, kita melihat pada petang ini. Jadi tema utama ataupun persoalan utama ataupun persoalan pokok syair bidasari yang mempunyai 8 rangkap tadi, di mana temanya mengisahkan kesukaran. Kesukaran untuk apa? Untuk mendapatkan air. Sebab dalam cerita ini dia mengisahkan tentang air. Mengisahkan tentang air sewaktu kenapa? Sewaktu baginda dan juga menteri-menterinya sesat di dalam hutan. Ini temanya. Kemudian kita kena berikan contoh. Contoh cari kaitan rangkap mana yang menceritakan tentang kisah bagaimana kesukaran baginda raja untuk mendapatkan air. Jadi di sini Cikgu Syam keluarkan pada rangkap yang ketiga. Rangkap yang ketiga di mana rasaku ini sangatlah dahaga, barang sedikit carikanlah juga, pergilah berjalan menteri ketiga, mencari sungai dengan telaga. Jadi kita berikan contoh di sini. Jadi ini isi, ini contohnya. Untuk soalan respon terhad. So kita melihat di sini. Kita kupaskan lagi dalam 8 rangkap syair yang kita bincang tadi. Cuba kita kupas balik. Kita kupas, kita cari persoalan sampingan ataupun isu sampingan ataupun persoalan apakah yang ingin dibincangkan. Jadi untuk rangkap yang pertama kita melihat di sini, titah baginda Raja Sultani, mengapakah hutan jadi begini, kepanasan kita sekalian ini, baiklah berhenti kita di sini. Jadi di sini dia nak cerita tentang apa? Apa persoalan dia? Apa isu sampingan dia? Jadi kita keluarkan di sini bagaimana baginda tadi persoalannya tentang keprihatinan. Keprihatinan baginda terhadap alam semula jadi. Kalau dalam soalan itu minta contoh, maka kita salinlah. Kita salin mengapa hutan jadi begini, kepanasan kita sekalian ini. Maksudnya persoalan keprihatinan baginda raja terhadap alam semula jadi. Itu untuk persoalan pada rangkap yang pertama. Maknanya kita keluarkan cerita dia. Kita keluarkan isi dia. Untuk rangkap yang kedua, berhentilah ia seraya berperi, bertitah kepada 3 menteri. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air bawa kemari. Jadi persoalan di sini nak ceritakan bahawasanya ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air bawa kemari.
persoalan yang dapat kita kupas di sini, persoalan pentingnya sumber air kepada manusia. Baginda Raja nak air, dia terlalu dahaga. Jadi dia menitahkan supaya menteri-menterinya berjalan untuk mencarikan air walaupun sedikit. Jadi di sini persoalan untuk rangkap yang kedua yang kita keluarkan, yang kita kupas pada petang ini, persoalan pentingnya sumber air kepada manusia. Kalau dia nak contoh, kita pun tulis di sini. Ayuhai menteri, pergilah diri, carikan air, bawa kemari. Itu persoalan pada rangkap yang kedua. Seterusnya kita lihat lagi persoalan rangkap yang ketiga. Dalam rangkap ini dia cerita bagaimana kepatuhan ketiga-tiga menteri pergi mencarikan air kepada baginda Raja. Betul kan Mira? Betul, Cikgu. Jadi persoalan apa di sini? Kalau kita temu dengan perkataan patuh, pergilah berjalan menteri ketiga. Ayat di sini menunjukkan tentang ketaatan ataupun tentang kepatuhan ketiga-tiga menteri tadi. Maka kita boleh keluarkan satu persoalan di sini, iaitu persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. Buktinya di mana? Buktinya pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Maknanya kita keluarkan satu demi satu. Sebab dalam soalan juga, untuk elemen persoalan ini sering juga ditanya dalam soalan. Kemudian kita teruskan pada rangkap yang keempat. Berjalanlah keliling menteri mencari, bertemulah tamannya bidasari, hairan tercengang. Ambil kata kunci, hairan tercengang. Ketiga menteri lalulah berjalan menghampiri. Tercengang maknanya kita tukar daripada bahasa ini kepada bahasa yang lebih mudah untuk fahami, iaitu kita ambil perkataan kagum. Jadi persoalan apa di sini? Persoalan kekaguman melihat sesuatu yang indah dan cantik. Kita keluarkan, kita cari dalam setiap rangkap itu, kita cari kunci dia untuk kita jadikan sebagai persoalan. So kita lihat lagi pada rangkap yang ke-6. Menteri pun sampai ke sana sudah, inikah taman yang indah, kepada temannya ia bersabda, dahulu taman di sini tiada. Apa yang ingin diceritakan di sini? Kalau kita lihat, dahulu taman di sini tiada. Dia berkata kepada ketiga-tiga menteri, dulu tak ada taman, sekarang dah ada taman. Maka di sini kalau kita keluarkan di sini daripada yang tersurat, maka kita jadikan dalam bentuk yang tersirat, maka kita boleh keluarkan satu persoalan. Dulu tak ada, sekarang dah ada. Maka kita boleh ambil di sini adalah persoalan kepercayaan kepada unsur luar biasa ataupun unsur-unsur majis. Kita keluarkan. Begitu juga kalau kita lihat di sini rangkap yang ke-6, ia berkata bersama teman, siapa ini mempunyai taman, perbuatannya indah, tempatnya nyaman, kalau ini rumah siluman. Jadi di sini persoalan pada rangkap yang ke-6 iaitu persoalan kepentingan menjaga keindahan sesuatu tempat. Maka kita salinglah contohnya. Kita salinglah baris puisinya sebagai bukti. Seterusnya pada rangkap yang ketujuh, apa persoalan dia? So kalau kita lihat di sini, menteri berjalan keliling belukar, lalu bertemu pintunya pagar, dikunci dengan besi yang tegar, hendak dibuka terlalu sukar. Jadi kita keluarkan di sini apa persoalan dia? Nak buka pintu tak boleh. Kenapa? Sebab digunakan besi yang sangat tegar. Susah untuk buka pintu pintu pagar. Pintu pagar taman bidasari. Maka di sini kita boleh keluarkan satu lagi persoalan, iaitu persoalan kepentingan dalam menjaga keselamatan sesuatu tempat. Menjaga tempat apa? Iaitu menjaga tempat taman bidasari. Dan pada rangkap yang terakhir, maka di sini kembalilah seorang menteri yang mudah berdatang sembah kepada baginda, daulat tuanku duli seripada beberapa dicari air nan tiada. Maka di situ kita boleh keluarkan satu lagi persoalan pada rangkap yang ke-8, iaitu persoalan gigih berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu apa? Merujuk kepada apa? Iaitu sesuatu merujuk kepada sumber air sebagaimana yang diinginkan oleh baginda raja. Itu kupasan untuk 8 rangkap untuk persoalan-persoalannya. Bermula pada rangkap yang pertama sehinggalah pada rangkap yang ke-8. Maka kita keluarkan. Kita kena faham bagaimana kita nak mengeluarkan untuk persoalan. Kita kena cari satu-satu. Apakah ceritanya? Kenal pasti apakah kata kunci dalam setiap rangkap yang diberi. Boleh faham Ain? Boleh ke? Boleh? Semua? Alia boleh Alia? Zairin boleh?
Okey, so So kita teruskan lagi. Okey, sebab anak-anak boleh, cikgu semua dah kata boleh, kita teruskan sedikit untuk membuat percambahan minda pada petang ini. Kita cuba berkongsi. Okey, berkongsi supaya kawan-kawan di luar sana boleh memahami ini cara bagaimana untuk kita menjawab soalan untuk bahagian persoalan. Okey, jadi kita melihat di sini Cikgu Syam ada sediakan contoh soalan. Okay, contoh soalan yang Cikgu Syam sediakan untuk kita sama-sama berkongsi pada petang ini untuk kita cuba mengupas, untuk kita cuba keluarkan apakah jawapan untuk kedua-dua rangkap syair yang diberi. Jadi Cikgu Syam telah memilih syair pada rangkap yang ketiga dan juga syair pada rangkap yang keempat. Okey. Jadi soalannya berikan 2 persoalan. Berikan 2 persoalan yang terdapat dalam puisi tersebut. Puisi tersebut maksudnya puisi pada rangkap yang ketiga dan juga puisi pada rangkap yang keempat sahaja. Jadi kita cuba kupas. Rangkap ketiga ni dia nak cerita tentang apa? Kemudian rangkap yang keempat juga kita kupas. Kita ambil kata kunci dia. Pergilah berjalan. Okey. Kalau kata kunci pada rangkap yang keempat tercengang, maka kita ambil key dia untuk kita keluarkan sebagai persoalan. Kita cari isi dia. Okey. Jadi kalau kita melihat di sini, ini contoh soalan untuk soalan respon terhad. Biasanya markah diperuntukkan di situ ada tak banyak. Biasanya hanya 4 markah sahaja. Okey. Jadi kita nak buat pengujian pada petang ini. Kita nak berkongsi sama-sama. Dengan murid-murid cikgu yang ada di talian sekarang ini dan juga murid-murid di luar sana, kita cuba mendengar apakah jawapan-jawapan yang disediakan oleh sahabat-sahabat anda pada petang ini. Baik cikgu, memandangkan ada 2 rangkap, kita minta 2 orang murid ini untuk menjawab. Boleh cikgu? Boleh. Okey, kita cuba. Siapa ingin cuba untuk rangkap yang ketiga? Silakan. Okey. Zairin, silakan Zairin. Silakan Zairin. Persoalan yang terdapat dalam rangkap ketiga ialah persoalan tentang ketaatan atau kepatuhan kepada perintah raja. Sebagai contoh, pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dengan telaga. Okey, tahniah. Okey, bagus tak Zairin? Okey, anda berani mencuba, bagus. Okey, tahniah. Okey, itu contoh dia. Kenapa? Sebab pelajar dah faham maksud dia. Bila pelajar dah faham maksud dia, maksudnya kita boleh kait. Kalau soalan itu minta persoalan, maka kita boleh keluarkan persoalan dia. Sebab apa? Kalau kita melihat di sini bagaimana raja dia menceritakan dia terlalu dahaga dan kalau boleh dia meminta supaya ketiga-tiga menterinya pergi mencarikan air. Mencari air, sungai dan telaga. Maka pergilah. Bila pergilah di situ, berjalanlah di situ, maka kita lihat sini, kita keluarkan satu persoalannya adalah persoalan ketaatan ataupun kepatuhan. Key-nya pergilah berjalan menteri ketiga. Maka di situ kita boleh jadikan satu persoalan iaitu persoalan ketaatan atau kepatuhan kepada perintah raja. Contoh, ambil salin balik. Pergilah berjalan menteri ketiga mencari sungai dan telaga. Wow, jadi jawapan Zairin tepat sekali cikgu. Tepat. Tanya. So kita lihat lagi sebab soalan minta 2 persoalan kan? Ya, cikgu. Kita minta siapa seorang lagi yang berani mencuba pada petang ini. Silakan untuk rangkap yang keempat. Siapa yang tak dengar lagi suaranya? Alia Maisara. Okey, Alia. Okey, berebut nak jawab. Okey, Alia. Persoalan yang terdapat pada rangkap keempat ialah persoalan kekaguman melihat sesuatu yang cantik. Sebagai contoh, bertemulah tamannya Bidasari. Hairan tercengang ketiga menteri. Okey, Alia kata persoalannya adalah persoalan tentang kekaguman apabila melihat sesuatu perkara yang indah. Okey, betul lah. Contohnya hairan tercengang. Tercengang ni maksudnya kita tukar daripada perkataan tercengang tadi, kita tukar kepada kagum. Kagum melihat sesuatu benda yang indah, benda yang menarik, benda yang cantik. Jadi di sini Cikgu Syam juga ada menyediakan skema jawapan dia bagaimana kita nak menulis jawapan untuk 2 persoalan dalam petikan syair yang diberi tadi. Jadi kita cuba melihat sama-sama. Ini contoh dia. Ya, cikgu. Contohnya persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. Yang penting murid-murid, kalau soalan minta persoalan, murid-murid perlu tulis perkataan ini di hadapan. Oh, begitu cikgu ya? Ya, betul. Perlu menulis. Jangan tulis ketaatan patuh kepada perintah raja. Tak tahu apa dia elemen. Maksudnya kalau soalan minta persoalan, murid-murid perlu tulis perkataan persoalan. Ini penting.
persoalan ketaatan ataupun kepatuhan kepada perintah raja. Maka tulislah contohnya. Begitu juga untuk rangkap yang keempat tadi, kita melihat tercengang, maksudnya kita tercengang, kita tukar pada kagum. Jadi persoalan kekaguman melihat sesuatu yang cantik ataupun sesuatu yang indah. Maka kita salin pula, bertemulah tamannya bidasari, hairan tercengang ketiga menteri. Wow, baiklah cikgu. Itu cara dia. Dan yang macam cikgu Syam tekankan tadi, jangan lupa untuk tulis persoalan di awal jawapan anda, cikgu. Betul. Baik, kita dah jelas tentang tema dan persoalan untuk syair bidasari. Didik TV KPM